Iaitulah perkataan Mu'adz radhiyallahu anhu. Afala ubashshirun nasa. Nah, ini perkataan Mu'adz, tidak bolehkah aku khabarkan berita gembira ini kepada manusia? Maknanya, askutu fala ubashshirun nas. Adakah aku perlu diam, diam sahaja, dan aku tak khabarkan, tak sampaikan khabar gembira ini kepada manusia? Iaitulah tentang apa? Tentang hak Allah ke atas hamba, dan juga hak Allah, hak hamba yang Allah SWT janjikan untuk diberikan kepada hamba yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, iaitu tidak akan diazab oleh Allah SWT. Jadi adakah khabar tersebut, kata Mu'adz, aku perlu diam sahaja atau aku perlu sampaikan khabar gembira ini? Afala ubashshirun nasa. Adakah aku perlu senyap sahaja ataupun aku sampaikan kepada manusia khabar gembira tersebut? Baik. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa mithlu hadha tarkib al-hamzah thumma harful 'athfi thumma al-jumlah li ulama'i an-nahwi fihi qawlan. Baik, ulama memiliki dua pendapat berkait dengan rangkaian huruf hamzah. Lalu setelah itu ada huruf ataf. Fa tu, fa ataf. Lalu setelah itu ada rangkaian kata. Baik, pada dua pendapat, ada dua pendapat. Al-awwal anna baina al-hamzati wa harfi al-'athfi mahdhufan yuqaddiru bima yunasibu al-maqam wa taqdiruhu huna askutu fala ubashshirun nas. Pendapat yang pertama, ini dari sudut inilah nahwu, dari sudut bahasa Arab. Yakni antara huruf hamzah dan huruf ataf ada kata-kata yang dihazafkan. Yang ini memang normal lah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memang ada kata-kata yang dihazafkan untuk diringkaskan. Baik. Jadi yang itu maknanya hazaf tu kata-kata yang dibuang. Yang takdirkan, yang diperkirakan sesuai dengan konteks perbicaraan. Maknanya takdirnya di sini, perkiraannya demikian, askutu fala ubashshirun nas. Maknanya afala ubashshirun nas, askutu fala ubashshirun nas, maknanya adakah aku perlu diam sahaja dan tidak perlu menyampaikan khabar gembira ini kepada manusia? Itu maksud takdirnya, askutu fala ubashshirun nas. Dan apakah aku harus diam sahaja, tidak menyampaikan khabar gembira ini kepada manusia? Pendapat yang kedua, al-thani, annahu la syai'a mahzuf. Tidak ada kata-kata yang dimahzuf, dibuang, dihazafkan. Lakin huna taqdimun wa ta'khir. Tetapi di sini ada kata yang didahulukan dan yang diakhirkan. Takdirnya, fa'ala ubashshiru, fa'ala ubashshiru. Maknanya, apakah aku tidak menyampaikan khabar gembira ini? Maknanya kita kata, maka apakah aku tidak menyampaikan khabar gembira ini? Maka dengan demikian rangkaian kalimat ini diatafkan, diikutkan kepada kalimat sebelumnya, dan kedudukan huruf fa didahulukan sebelum huruf hamzah kerana asalnya adalah fa'ala ubashshirun nas. Namun kerana susunan kata seperti ini lemah dan hamzah istifham seharusnya didahulukan, maka hamzah istifham didahulukan sebelum huruf ataf. Hal ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Firman Allah Subhanahu wa taala, afala yubsirun, maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Afalam yasiru fil ardi, maka tidakkah pernah mereka berjalan di atas muka bumi? Itu contoh-contoh ayat yang kita kata dia punya bentuk susunan kata itu adalah lebih kurang. Jadi Syekh terus bawa dalil untuk meneguhkan atau mengukuhkan apa yang beliau
nyatakan, yakni pada pendapat yang kedua tu. Baik. Wal bisyarah, jadi kat situ tu hanya faedah dari sudut lughah lah, dari sudut nahwiyah, faedah nahwiyah, faedah dari sudut bahasa Arab. Wal bisyaratu hiya al-ikhbaru bima yasurru. Jadi apa yang dimaksudkan dengan bisyarah, yakni daripada perkataan Mu'adz itu, afala ubashirun nas, basyara yubashiru tabshir, bisyaratan, yakni maknanya, kata Syekh Al-Utsaimin, al-ikhbar bima yasurru, yakni mengkhabarkan sesuatu yang menyenangkan. Yakni kita memberitahukan kepada manusia dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi dalam Al-Quran sangat banyaklah, basyiran wa nadhira wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, berikan khabar gembira. Basyiru wala tunaffiru. Dalam hadis yang lain Nabi SAW perintahkan kita untuk memberikan khabar gembira. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan khabar gembira, jangan bagi orang lari daripada agama, jangan bagi orang lari daripada Islam, jangan bagi orang lari daripada pengamalan agama. Yassiru, pemudahkan urusan, wala tu'assiru, ataupun yassiru wala tu'assiru, pemudahkan dan jangan kamu persulitkan. Baik. Jadi bisyarah ni maknanya kita memberitahu sesuatu yang dapat menyenangkan, yang dapat menyenangkan. Baik. Kadang-kadang ia juga digunakan untuk memberitahu sesuatu yang menakutkan. Dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah, bisyarah ini kadang-kadang dia datang dalam kebiasaannya, ghalibnya, kebiasaannya dia adalah bermaksud ikhbaru bima yasur, menyampaikan khabar yang menyenangkan, menggembirakan. Dan kadang-kadang waqad tusta'malu fil ikhbari bima yadur, kadang-kadang digunakan juga dalam situasi menyampaikan khabar, berita yang menakutkan atau yang boleh memudaratkan. Antaranya dalilnya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 24, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah, sampaikanlah kepada mereka dengan ancaman azab yang pedih. Guna basyiru juga, basyara yubashir. Bashirhum, fabashshirhum bi'adzabin alim. Lakinnal akthar al-awwal. Lakinnal akthar al-awwal. Tapi yang paling banyak sekali yang digunakan dalam bahasa Arab, iaitulah bisyarah itu merujuk kepada khabar gembira. Khabar gembira. Maknanya yang paling dominan lah, dalam penggunaan adalah khabar gembira. Tapi sikit-sikit ada. Antaranya yang berlawanan. Maknanya dia tak khabarkan dengan khabar yang menyenangkan, tapi menakutkan, ancaman dan sebagainya. Contohnya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 24. Itu terkeluar daripada asal dia. Maknanya Allah Ta'ala gunakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kalau kita terjemah tu, kita kata khabarkan gembira, berikan, sampaikan kepada mereka dengan khabar gembira dengan azab yang pedih. Kat situ sama ada kita nak terjemahkan kat situ, kalau kita terjemahkan fabashshirhum bi'adzabin alim, maknanya sampaikan kepada mereka, itu betul juga. Kalau kita kata sampaikan khabar gembira untuk mereka, itu kalau kita maksudkan adalah dalam bentuk istihza, untuk apa kita kata memperlekehkan mereka, boleh jadi itu adalah maksud dia. Tapi kena refer balik, kena tengok balik dalam tafsir, dalam tafsir apa yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Ala kulli hal, bisyarah itu yang paling banyak, kata Syekh, al-akthar al-awwal. Lakinnal akthar al-awwal, yang paling banyak digunakan untuk khabar gembira. Qauluhu la tubashshirhum. Baik, jadi kemudian sampai kepada perkataan hadis Nabi SAW, la tubashshirhum. Jadi Nabi jawab kan. Jadi bila Mu'adz tanya, adakah aku nak kena senyap ke aku nak sampaikan? Adakah aku nak kena sampaikan khabar gembira ini? Apa khabar gembiranya? Maknanya khabar gembira di sini, Allah Ta'ala takkan azab orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Itu khabar gembiranya. Maknanya khabar gembira ini tauhid lah. Maknanya ganjaran yang akan diperolehi
hak yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, yang Allah Taala akan bagi kepada orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, iaitu tidak akan diazab. Dan kita bincang sebelum ni sama ada tak diazab langsung ataupun tak diazab secara mustamir, secara berterusan, dipanggil azab munqati'. Bagi ahli tauhid yang ada dosa dan sebagainya, maka mereka akan diazab dululah, tetapi mereka tak kekal dalam azab. Baik. Jadi Nabi SAW jawab apa yang Mu'adh persoalkan itu, la tubashirhum. Kata Nabi, janganlah engkau mengkhabarkan hal yang demikian itu kepada mereka, yakni hal yang menggembirakan itu kepada mereka. Kata syarih, la ni kata sini ay la tukhbirhum wala nahiyah. La di sini adalah la nahiyah, yakni larangan. Wa makna al-hadis, makna hadis ini, anna Allah la yu'adzibu man la yushriku bihi syai'a. Makna hadis yang nak disampaikan oleh pengarang di sini adalah bahawasanya Allah tidak akan mengazab sesiapa sahaja yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Siapa yang tak buat syirik, Allah takkan azab. Dan bahawasanya wa anna al-ma'asi takuna maghfuratun bi tahqiqi tauhid. Wa anna al-ma'asi takunu maghfuratan bi tahqiqi tauhid. Dan maksiat-maksiat itu akan diampuni ketika adanya tauhid ataupun adanya tahqiq tauhid. Yakni direalisasikan tauhid. Kalau adanya tauhid, wujudnya tauhid, maka akan diampuni maksiat-maksiat, yakni dunal syirk, dunal syirk, selain daripada syirik. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an ikhbarihim. Baik, kat sini persoalan, kat sini kita datangkan persoalan kat sini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi sampaikan khabar gembira ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, la tubashirhum. Kata Syekh, wa naha sallallahu alaihi wasallam an ikhbarihim li alla ya'tamidu ala hadhihi al-bushra duna tahqiqi muqtadaha. Nabi SAW menegah, melarang daripada untuk mengkhabarkan khabar gembira ini kepada manusia, kerana Nabi SAW takut. Nabi SAW takut manusia itu, yakni orang ramai hanya akan i'timad, ya'tamidu maknanya hanya akan bersandar kepada khabar gembira ini tanpa mereka merealisasikan tuntutan tauhid. Ini garis dekat situ. Kat sini dalam terjemahan ini dikata terkait larangan Nabi SAW untuk menyampaikan khabar gembira ini dimaksudkan agar orang-orang tidak hanya mengandalkan khabar gembira ini sahaja. Maknanya tidak hanya bersandar kepada khabar gembira ini sahaja tanpa merealisasikan tuntutan dan keharusannya, yakni tuntutan tauhid. Garis kat situ, highlight ke garis ke apa ke, maknanya itu dia punya tujuan. Kenapa Nabi SAW kata la tubashirhum? Sebab ada dah dalam jawapan hadis yang sama, fayattakilu. Maknanya la tubashirhum fayattakilu. Sebab Nabi SAW kata, dah jelas dah kat situ. Bukan sebab Nabi larang tu sebab memang tak boleh bagi tahu langsung, tetapi pada awal ilmu itu disampaikan kepada Mu'adh, maka Nabi SAW ketika itu melihat maslahah yang rajihah, maslahah yakni kebaikan yang lebih ketika itu adalah untuk tidak beritahu lagi. Bukan bermaksud selama-lamanya tak bagi tahu. Kalau selama-lamanya tak bagi tahu, tak sampai lah dekat kita. Betul tak? Maknanya hadis tu Mu'adh sembunyikan. Jadi apa bukti menunjukkan Mu'adh tak sembunyikan? Tu kita dapat ni. Ni riwayat ni sampai. Kan, bukalah dalam kitab-kitab hadis dalam Bukhari dan Muslim, maka sampai, dan juga riwayat-riwayat lain. Jadi menunjukkan Mu'adh tidaklah memahami larangan Nabi SAW itu adalah bersifat berterusan ataupun selama-lamanya. Tapi larangan itu adalah larangan yang kita kata yang sementara. Maknanya masalahnya di sini maksudnya Nabi SAW
kata fayattakilu. Nabi tak mau manusia hanya i'timad, hanya bersandar pada khabar gembira tanpa mereka mentahqiq, yakni merealisasikan tuntutan tauhid. Lianna tahqiq at-tauhid yastalzimu ijtinab al-ma'asi. Kerana merealisasikan tauhid itu mengharuskan atau melazimkan seseorang untuk menjauhi segala kemaksiatan. Lianna al-ma'asi sadiratun 'anil hawa. Kerana maksiat itu muncul daripada hawa nafsu. Wa hadha naw'un minasyirk. Dan itu maknanya maksiat yang bersumberkan daripada hawa nafsu itu ada, kata Syekh, itu adalah apa? Ada naw'un minasyirk. Maknanya ada apa kita kata sejenis daripada jenis kesyirikan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sebagai sembahannya? Syirik kan? Nau'un minasyirik. Baik. Kaitan hadis ini, kata Syekh, wa munasabatul hadis li tarjamah. Munasabah hadis ini dengan tarjamah. Tarjamah maknanya judul bab. Maknanya bab kita awal ni dia tak ada bab lagi kan, dia Kitabut Tauhid, masih lagi tak ada bab. Kitabut Tauhid maknanya apa? Munasabahnya dengan tarjamah. Tarjamah di sini maknanya bukan terjemah tau. Tarjamah ni maknanya penjelasan bab. Penjelasan bab ataupun kita katakan makna bagi tajuk. Disebut tarjamah di sini. Maka munasabahnya di sini menjelaskan tentang fadilatut tauhid wa annahu mani'un min azabillah. Maknanya kelebihan tauhid, bahawasanya tauhid itu mencegah daripada siksaan ataupun azab Allah. Baik. Dekat sini kalau kita perasan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebut tentang masalah apa dia? Maksiat, maknanya masalah kita kata larangan Nabi SAW kepada Mu'adh yang bersifat sementara itu, yakni melarang untuk mengkhabarkan khabar gembira, bisyarah tentang kelebihan tauhid ini, adalah untuk mengelakkan perbuatan ittikal, yakni perbuatan i'timad, yakni hanya bersandar kepada khabar gembira tanpa merealisasikan tuntutan tauhid. Dan antara tuntutan atau kita kata nak merealisasikan tauhid ini, tuntutannya adalah antaranya melazimkan seseorang ahli tauhid menjauhi maksiat. Kerana maksiat itu, segala maksiat itu datang berpunca daripada hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, ada yakni perbuatan yang bersumberkan daripada hawa nafsu itu Allah Taala samakan dengan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ini ada nau'un minasyirk. Maksudnya kat sini bukan maksudnya di sini bukan kita mensyirikkan pelaku maksiat, bukan, ataupun mensyirikkan perbuatan maksiat, bukan. Tetapi maksudnya di sini adalah kita tak boleh pisahkan antara tarkul ma'asi wa tahqiq tauhid. Tak boleh pisahkan antara tahqiq at-tauhid wa tarkil ma'asi. Tak boleh pisahkan antara merealisasikan tauhid dengan meninggalkan maksiat. Ini yang berlaku salah faham di kalangan ramai orang yang mereka mendakwa at-tauhid fahimna, kami dah faham tauhid. Mereka kata akhir sekali mereka beranggapan tak apa, buat maksiat pun yang penting tak buat syirik. Ini banyak berlaku. Dan khususnya kalau kita lihat di kalangan mereka yang sudah tenggelam dalam hawa nafsu ni, bagi mereka yang mereka mendakwa mereka belajar tauhid, mereka belajar kitab tauhid, mereka, inilah kita kata orang-orang yang kadang-kadang bukanlah mereka orang awam, tapi kadang-kadang mereka adalah penuntut ilmu atau orang yang bergelumang dalam ilmu dan sebagainya, dalam masalah tauhid, tapi mereka tak tambih bab ni. Itu yang jadi akhir sekali
Kita punya imam, kita punya khalifah, kita punya pemerintah buat macam mana maksiat sekalipun, tak apa, yang penting dia tak syirik. Ini bahaya. Ini keraguan, ini syubhat datang daripada sini. Maknanya mereka tak nampak bahawasanya tarku ataupun ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat itu termasuk daripada tuntutan tauhid. Kita pernah dengar ada orang kata tak apalah buat konsert pun. Saudi buat konsert tak apa, yang penting daripada tauhid. Ni kita dengar daripada mulut orang yang duk kata daripada kamilah ahli sunnah, kamilah salafi, gini-gini. Sebab itu kita tak pernah dengar mereka mengkritik konsert-konsert yang dilakukan di mana, di negara yang mereka kata negara tauhid, disebabkan mereka ittikal, i'timad. Kita tak apa nak buat macam mana, lagi bagus daripada dia mula start bandingkan dengan lagi bagus daripada kuburiyun, lagi bagus daripada orang musyrik. Tak, bukan isu lagi bagus daripada kuburiyun, bukan. Isu dia sekarang ni maksiat, tetap maksiat dan wajib ditegah kerana dia adalah tuntutan tauhid. Dia jadi normalisasi. Sebab kita bukan benda ni bukanlah benda yang baru. Sebab itulah yang kita katakan yang menjadi salah faham sebahagian, segelintir orang bila dia kata kita belajar tauhid dan akhir sekali kata tak apa, nak buat macam mana? Asal jangan ikhwan muslimin, dia kata. Last sekali, asal jangan ikhwan muslimin. Tak apalah dia nak buat maksiat macam mana, asal jangan. Dia mula apa? Kaitkan dengan kadang-kadang ghulu, melampau. Isu ialah isu ikhwan muslimin ni dah lama dah boleh kata dah basi. Sebab apa? Dah diisytiharkan. Gerakan tu dah diisytiharkan sesat dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada orang dia tak perasan. Dia menjadi alat oleh orang-orang yang mengikut hawa nafsu tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, yang mana mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengharuskan kemaksiatan, dan apatah lagi kalau ianya berlaku di kita kata ialah kita sedihlah berlaku di negara tauhid, kan? Jadi golongan ini sebab mereka tak pandang ini, mereka terlupa ni. Apa yang Syekh Al-Utsaimin sebut ni sebenarnya hak ni yang kena highlight, kan? Sebab mereka terlampau menyerah kepada bisyarah tadi. Tak apa, kita buat macam mana maksiat sekalipun, yang penting kita jangan syirik. Tak apa. Nampak? Salah. Kita tak bincanglah, kita tak mau bincanglah apa yang dia orang buat, dia punya pemerintah dan sebagainya. Kita doakan kebaikan mereka, kita doakan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Tetapi masalahnya bila mereka ittikal ni kita nampak jelas, kan? Jadi ini antara cabaran lah. Maknanya kalau dulu kita kata mungkin Arab Saudi ni kita kata Masya Allah, kan? Tapi sekarang ni cabaran. Bukan kata ni pendakwah di sana tertekan. Betul. Dengan normalisasi yang kita kata adalah benda yang baik-baiklah, benda yang melibatkan dunia. Tapi kalau sampai konsert dan sebagainya, dan kadang-kadang ada sebahagian orang dia kata tak boleh sebut, tak boleh sentuh langsung. Ikhwan. Betul? Ikhwan muslimin, khawarij. Padahal kawan tu tegur tentang maksiat, takkan itu pun jadi ikhwan. Dia bukan seru untuk memerontak ke apa, kritik je pun, benda tak betul. Tapi kat sini ramai orang tak faham. Maknanya kadang-kadang orang yang duduk cerita pasal ikhwan ni, dia tak sedar dia jadi alat. Dia tak berpijak di atas bumi yang nyata. Isu
berkenaan dengan ikhwan muslimin ni dah lama. Dah tak ada dah orang yang iktiraf ikhwan muslimin sekarang. Tak ada siapa yang berani. Dah sepakat dah. Ada saki-baki yang ni. Tapi kenapa sentimen dia ni ikhwan, dia ni ikhwan, perlu lagi di apa? Sebenarnya benda ni bukan pasal kita tengok apa yang menjadi ancaman utama khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia dan khususnya lagi di tanah Arab. Di negara-negara Islam, ancaman ilhad. Ancaman kita kata golongan apa kita kata atheism. Ilhad, mulhidin di kalangan Arab, etis Arab. Kemudian di kalangan liberal dan mereka yang seangkatan yang menyerang agama, yang cuba untuk memisahkan agama daripada kehidupan, golongan sekularisme. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Kita asyik duk apa? Duk nampak orang yang nak bawa Islam tu kita terlampau tekan, tapi orang yang nak ajak orang keluar daripada Islam tu kita macam biarkan. Wallahul musta'an. Itu sebab kadang-kadang kita tengok tuduhan-tuduhan yang datang daripada golongan-golongan ini, tuduhan mereka tu sangat-sangat jauh dan sangat tersasar. Betul? Kan? Mereka macam tak hidup di alam realiti. Kan? Maknanya mereka tak tahu, tak sedar ancaman yang dekat. Bukan ancaman, bukan masalah ikhwan ke apa dah. Masalah orang dah nak tinggalkan agama kot. Orang dah nak cabut, keluar daripada agama. Ya, masalah kita kata golongan ghulah, golongan ghulu, golongan kita kata takfiriyun, golongan khawarij. Ya, masih ada. Tetapi takkanlah kita nak berlaku kita kata tidak objektif. Maknanya semua benda salah khawarij. Kan? Semua benda salah golongan yang mereka kata harakiyun, golongan yang mereka tuduh dengan ikhwan dan sebagainya. Kadang-kadang melampau. Dan sampai sehingga mereka tak nampak apa kesan negatif ataupun kesan yang lebih bahaya. Maknanya normalisasi maksiat tu. Normalisasi maksiat. Dan itu semua ada bentuk nau'un minasyirk, kata macam bagaimana yang kata Syekh Ibn Uthaymin, maknanya ada kerana dia maksiat itu datang daripada hawa nafsu. Apatah lagi kalau dinormalisasikan maksiat tu. Itu lebih dahsyat lah. Wallahul musta'an. Baik. Fihi masail. Maknanya dah habis lah ni. Dah habis dekat sini. Maknanya untuk muqaddimah kitab yang bab pertama ni, kitab tauhid tu, dalil-dalil dah habis dan ditutup oleh Syekh dengan masail yang dikemukakan oleh muallif yang asalnya. Baik, ada berapa masail? Masail ni kalau kita tengok dalam terjemahan tu dia katakan apa? Permasalahan. Maknanya kita kata isu-isu ataupun topik, ataupun kita boleh katakan masail ni kita kata masalah. Jamak guna masalah. Ada lebih kurang 24. Betul lah? Ada 24 masail. Maknanya ni kita boleh kita boleh katakan juga dia adalah khulasah, ataupun kita boleh katakan dia juga adalah intifati daripada apa yang dah dibahaskan sebelum ini. Jadi kita boleh juga cakap dia adalah fawaid, faedah-faedah yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikh, oleh muallif rahimahullah, pengarang, kemudian akan disyarahkan oleh syarih. Baik, fihi masail. Baik, ada masail. Yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Yang pertama, hikmah penciptaan manusia, jin dan manusia. Yang ni apa? Hikmahnya adalah terus kaitkan dengan kitab tauhid. Terus dapat. Maknanya itu cara yang mudah. Maknanya kalau kita nak faham satu kitab yang dikarang oleh ulama, apatah lagi kalau ulama tersebut mengarang kitab menggunakan metod mutaqaddimin. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau
mengarang kitab tauhid ini menggunakan metod ulama mutaqaddimin, yakni di kalangan ulama hadis. Sebab tu beliau hanya ringkas, beliau hanya bawa Al-Quran, dalil, kemudian hadis. Beliau tak syarahkan pun. Betul tak? Maknanya itu metod kita kata ataupun kita kata dia bawakan riwayat, bawakan dalil, dan beliau tak ulas panjang. Yang ulas panjang ni syarahan daripada ulama syarah. Baik. Jadi ini metod yang ulama yang terawal. Sebab itu kata para ulama, manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam meletakkan bab dalam kitab tauhid ini dan kitab-kitab beliau yang lain, beberapa kitab beliau yang lain, adalah manhaj Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Maknanya kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, Jami'us Sahih, Al-Jami'us Sahih, kita tengok manhaj Imam Al-Bukhari lebih kurang macam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam susunannya. Baik. Cuma bezanya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau karang Jami' As-Sahih tu, tujuan beliau lah, ada objektif beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ada objektif beliau. Tu khusus pada masalah tauhid. Kan? Baik. Dan kalau kita tengok balik, Imam Al-Bukhari pun dalam Sahih Al-Bukhari itu dia last kitab, dia tutup dengan kitab tauhid. Kan? Kitab tauhid. Jadi seakan-akan macam kita boleh faham, seakan-akan macam bila kita katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bila beliau baca kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari itu, bila kita katakan beliau khatam kitab tauhid yang last tu, seakan-akan beliau dapat idea untuk buat kitab tauhid yang kita baca ni. Itulah macam itulah mudah kita nak faham. Sebab itu kita kata ulama ni mereka al-mu'min kalbunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dah. So, orang beriman ni mereka seperti ibarat binaan yang kukuh, mereka saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Maknanya kalau seorang ulama itu dia dah mengerahkan daya dan usahanya dalam satu urusan, dan ada lagi ulama yang kemudian yang akan meneruskan legasinya atau akan memperincikan lagi perbahasan, kan? Jadi sebab inilah tujuan kajian, kan? Kalau takkan ada ilmu, takkan berkembang ilmu kalau kita hanya terima je lah, buat apa nak bincang-bincang, kan? Terima je lah apa yang ditulis oleh ulama dulu-dulu, tak perlu nak kembangkan, tak perlu nak buat kajian lagi, tak perlu. Itu salah. Itu berlawanan dengan tabiat ilmu itu sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan wahyu yang pertama, Iqra. Suruh kita baca. Dan bukan setakat baca, bahkan kita mengkaji. Baik. Jadi pertama masalah yang pertama iaitulah al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Al-thaniyah anna al-ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi. Yang kedua, ibadat itu adalah tauhid. Ibadat itu adalah tauhid. Kerana apa? Li'anna al-khusumata fihi. Kerana permusuhan adalah disebabkan oleh tauhid. Maknanya Syekh masalah yang kedua ni, maknanya Syekh ambil daripada ayat yang dikemukakan berkenaan dengan apa? Pengutusan Rasul. Waqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu merujuk kepada khusumah, yakni pertentangan. Kita kata permusuhan di antara para nabi dengan umat-umat mereka itu adalah berasaskan kepada tauhid. Maknanya berlegar kepada tauhid. Kerana kaum mereka melanggar tauhid, terjebak dalam syirik, maka sebab itulah al-khusumah, pertentangan adalah kerana tauhid. Baik. Al-thalithah. Kat sini kita tengok Syekh syarahkan masail yang pertama ni. Baik, al-ula al-hikmatu min khalqil jin wal ins. Kata pertama ni hikmah penciptaan jin dan manusia
akhadhaha rahimahullah min qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Syekh muallif rahimahullah, beliau mengambil ataupun mengeluarkan, mengistimbatkan masalah yang pertama ini berdasarkan dalil daripada firman Allah Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, untuk beribadat kepada aku. Fal hikmatu hiya ibadatullah la an yatamatta'u bil ma'akili wal masyaribi wal manakih. Jadi hikmah kita ni dicipta adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya semata-mata menikmati makanan, minuman dan juga menikah. Bukan semata-mata itu. Baik. الثانية أن العبادة هي التوحيد. Kata Syekh, أن العبادة مبنية على التوحيد. Apa yang Syekh sebut, Syekh syarah ni, maknanya memang kekal, relevan. Maknanya tak apa kita kata, tak apa panggil, tak ketinggalan zaman lah, evergreen. Maknanya itulah masalah. Kerana orang lupa tentang apa tujuan, apa hikmah dia diciptakan. Orang tak tahu apa. Orang terlupa. Sama ada terlupa atau tak tahu. Apa-apa sahaja. Tetapi itulah yang perlu diingatkan. Sentiasa perlu diingatkan kerana orang hari ini lupa. Itu yang jadi dia 24 jam hanya himpun RM2. Kan? 24 jam hanya makan. Kan? Sampai apa? Dia punya logo dia ataupun dia punya slogan dia, hidup untuk makan, life for eat, and travel for eat, and apa lagi, semua untuk makan. Yang lebih teruk lagi, makan tu ada macam-macam makan bola lah. Hidupnya kerana untuk kita kata bukan tujuan yang asasi, bukan tujuan yang utama dia diciptakan. Sebab itu saya bagikan syarah, dalam syarahan itu dia kata fal hikmatu hiya ibadatullah la an yatamatta'u bil ma'akili wal masyaribi wal manakih. Bukan semata-mata hanya bersenang-senang ataupun berlazat-lazat, menikmati makanan, minuman dan juga hanya menikah. Itu saja. Kan? Ini yang kita tengok manusia hari ini, kerana apa mereka berpaling daripada agama Allah, kenapa mereka menjadi lalai, kerana mereka lupa akan tujuan penciptaan mereka itu sendiri. Allah Ta'ala ciptakan mereka untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan mengabdikan diri kepada duit ringgit, harta benda, bukan mengabdikan diri kepada makanan, bukan mengabdikan diri kepada pakaian, bukan mengabdikan diri kepada peranti, bukan mengabdikan diri kepada apa-apa urusan dunia. Wallahul musta'an. Al-thaniyah anna al-ibadata hiya tauhid. Yang kedua, ibadah itu adalah tauhid. Maksudnya, kata Syekh, anna al-ibadah mabniyatun ala tauhid. Maksudnya ibadah itu dibina di atas tauhid. Yani dasarnya adalah tauhid. Fa kullu ibadatin la tauhid fiha laysat bi'ibadah. Setiap ibadah, oleh kerana itu setiap ibadah yang tidak ada tauhid di dalamnya, bukanlah ia ibadah. Itu garis juga. Kat sini juga boleh kita katakan apa yang kita dapat daripada syarahan Syekh ni, sebenarnya dia macam perkataan-perkataan tu yang ringkas tu macam dia jadi kaedah. Macam jadi kaedah. Kita boleh jadikan dia sebagai kaedah. Kan? Fa kullu ibadatin la tauhid fiha laysat bi'ibadah. Maknanya dia jadi macam kaedah ni apa? Kaedah ni kita kata asas atau pembinaan yang kalau dari sudut kita kata dalam istilah ilmu, dalam istilah syarak, maknanya apa yang menghimpunkan, ataupun apa yang menjadi asas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, yakni ingatlah ketika Ibrahim mengangkat asas-asas binaan, ini Kaabah, so asas. So, jadi bila kita sebut kaedah ni, maknanya perkataan tu dia jadi asas. Maknanya kalau siapa yang rajin, dia boleh keluarkan daripada masail ni kaedah-kaedah.
yang Syekh Ibn Uthaymin sebut dikeluarkan, boleh jadi kitab. Kan? Boleh buat tesis. Atau boleh buat kitab lah, boleh buat kitab. Kullu ibadatin la tauhid fiha laysat bi'ibadah. Ini kaedah. Maknanya apa? Setiap ibadah yang tidak ada tauhid, maknanya setiap ibadah yang tidak ada di dalamnya mengesakan Allah, maka ianya bukan ibadah. Laysat bi'ibadah. La siyama anna ba'd as-salaf fassaru qawlahu ta'ala illa liya'budun illa liyuwahhidun. Lebih-lebih lagi, sebahagian salaf mereka mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, yakni melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yakni agar mereka mentauhidkan aku. Illa liyuwahhidun, melainkan mereka mentauhidkan aku. Liyuwahhiduni. Maknanya kita kata apa dia, setiap ibadah yang tidak ada tauhid, maknanya bila tak ada tauhid ada syirik lah. Bila tak ada tauhid maknanya syirik lah. Maknanya dia bukan ibadah. Maknanya dia bukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mutabiq tamaman lima istanbatahu al-muallif rahimahullah min anna al-ibadata hiya tauhid. Baik, ini penafsiran ini sesuai dengan istinbat, yakni kesimpulan dalil yang disebutkan oleh penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahawa ibadah adalah tauhid. Fa kullu ibadah la tubna ala tauhid fahiya batilah. Maknanya ni boleh buat kaedah tak? Fa kullu ibadatin la tubna ala tauhid fahiya batilah. Setiap ibadah yang tidak dibina di atas dasar tauhid, maka ianya batil. Kita boleh buat furu' daripada kaedah tu, dia ada far'. Kan? Boleh. Sebenarnya dah ada dah. Anda tak ingat dah nama. Ada seorang syekh tu dia boleh buat kaedah mustanbatah. Walid Sa'idan. Betul. Ada kaedah. Dia buat, dia himpunkan kaedah-kaedah. Baik, jadi setiap ibadah yang tidak dibina di atas dasar tauhid, maka ianya batil. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sabda Nabi SAW, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Aku ialah zat yang aghna, yang paling kaya, yang cukup, yang tak berhajatkan kepada sekutu-sekutu. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah Tuhan, zat yang al-ghani, yang maha cukup, yang kita kata yang maha kaya, yang cukup daripada segala sekutu-sekutu, yang tak memerlukan kepada sekutu-sekutu. Sesiapa sahaja yang mengerjakan suatu amalan dengan menyekutukan selainku bersamaku di dalamnya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang beramal atau mengerjakan satu amalan dengan menyekutukan selainku bersamaku di dalamnya. Maknanya dia sembah Tuhan, dalam masa yang sama dia sembah juga benda lain. Dia doa dekat Allah, dalam masa yang sama dia doa juga dekat pokok. Doa juga dekat wali. Minta juga dekat Mary. Minta juga Saint John, Saint Paul, Saint itu. Bagi sebut Saint terus lah. Kalau sebut wali dia tak faham bahasa Arab, sebut Saint. Saint Al-Badawi. Saint Al-Badawi. Saint marah dia lagi, kata samakan orang. tak itulah maksud dia. Wali-wali yang dia sembah tu kan. Wali-wali yang dia wali kutub, wali itu wali ni. Itulah maksud dia. Kan? Terjemah aja. Lagi dia kata wali marah kan. Wali orang musta'an. Baik. Jadi kita kata apa? Kita kata siapa yang Nabi SAW sebut hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala.
Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maknanya siapa yang mengerjakan satu amalan dengan menyekutukan selainku bersamaku di dalamnya, dalam ibadah, maka aku tinggalkannya bersama dengan sekutunya itu. Taraktuhu wa syirkahu. Maknanya Allah kata aku tinggalkan dia dengan sekutunya tu. Maknanya aku akan serahkan dia dengan nasib dia dengan sekutu dia. Maknanya nanti masuk neraka pun sekali dengan sekutu dia tu. Kan? Allahul musta'an. Wa qawluhu li anna al-khusumata fih. Baik, perkataan penulis, kerana pertentangan, permusuhan itu disebabkan kerananya, yakni disebabkan tauhid. Ai fi tauhidi bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. Yani maksudnya permusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy. Ini yang khusus. Khusus di sini adalah khusumah, pertentangan, perselisihan, permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy. Ini lebih khusus lah. Adapun lebih umum tadi maknanya semua rasul. Wa ila adin akhahum huda wa ila madyana akhahum syuaiba wa ila adin wa ila thamuda akhahum syuaiba, kan, kepada kaum Syuaib kami utuskan kalau kepada kaum Syuaib kami utuskan nabi Syuaib, nabi apa, kepada kaum Madian, wa ila madyana akhahum syuaiba, kepada kaum Madian kami utuskan Syuaib, kepada kaum Ad kami utuskan Hud, kepada kaum Nuh kami utuskan Nuh. Yang itu umum. Semua nabi-nabi dia ada khusumah dia. Khusumah ni maknanya apa benda, topik utama yang menjadi pertentangan antara Rasul dengan kaumnya, yang menyebabkan mereka bermusuh. Tauhid lah. Tauhid. Takkan sebab apa kita kata sebab-sebab yang remeh, kan? Tak, sebab tauhid. Kan? Sebab tauhid. Jadi pertentangan Nabi SAW dengan kaum Quraisy bukan masalah isu berkenaan dengan akhlak ke, bukan. Sebab akhlak tu dah sedia ada dah. Dah mereka memang ada akhlak tu, dah ada. Cuma Nabi SAW diutuskan untuk, sebab itu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab akhlak tu dah ada. Tapi apa isu utama yang menjadi pertentangan antara Nabi-Nabi dan Rasul dan kaum mereka? Tauhid. Tauhid. Sebab itu diutuskan mereka untuk menegakkan tauhid. Baik. Jadi kat sini kata Syekh yang lebih khusus Quraisy. Kenapa? Quraisy ya'budun Allah yatufuna lahu wa yusallun walakin ala ghairi al-ikhlasi wal wajhi syar'i. Quraisy mereka sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah. Sebab itu mereka bagi anak nama anak mereka Abdullah. Tak? Kan? Sebab itu mereka panggil Baitullah. Mereka tak panggil Baitul Lat, mereka panggil Baitullah. Kemudian banyak lagi lah, mereka menyembah Allah. Buktinya, dalilnya dalam Quran Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah kata bukan isunya tentang kalimah Allah, bukan. Dia pun dah faham kalimah Allah tu. Kita hari ni duk kan, dia fokus pada kalimah Allah tu, kata kalimah Allah ni hanya milik orang Islam. Gini. Tak, bukan itu isu dia. Ya, kalau dia nak bincang tentang isu perundangan, itu lain cerita, tapi bukan itu isu Nabi diutuskan. Rasul diutuskan bukan isu nak memperkenalkan mereka tentang kalimah Allah tu, tak. Mereka dah tahu Allah. Tapi mereka buat apa? Syirikkan Allah dalam ibadah. Sebab itu kata Syekh di sini, ya'budun Allah yatufuna lahu wa yusallun. Mereka bertawaf kerana Allah. Dan mereka solat pun kerana Allah. Walaupun solat mereka ketika itu mereka ikut saki-baki syariat Nabi-Nabi terdahulu, ataupun mereka solat dengan cara mereka macam mana kita tak tahu, Allahu a'lam. Walakin ala ghairil ikhlasi, tetapi mereka melakukan ibadah bukan dengan ikhlas. Maknanya tanpa keikhlasan, tanpa memurnikan ibadah itu kepada Allah. Wal wajhi syar'i, dan tanpa mengikut wajah syariat, tanpa mengikut syariat.
tanpa ikut syariat ni dengan cara yang apa, tidak dengan cara yang syar'i, maknanya apa? Mereka menokok tambah dalam ibadat-ibadat mereka. Manasik haji yang asalnya disyariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS, mereka ubah, mereka tokok tambah. Itu kita kata ala wajhi wal wajhi syar'i, ala ghairi al-ikhlasi wal wajhi syar'i. Mereka mengubah, mereka membuat tokok tambah dalam peribadatan. Nak tawaf kena telanjang, misalnya, tu tokok tambah. Wukuf hanya di dalam tanah haram, sebab tu dia orang tak wukuf di Arafah. Asalnya wukuf di Arafah kan. Sebab tu bila Nabi SAW diutuskan, Nabi kembalikan balik apa yang mereka ubah, dan banyak lagi lah. Fahiya kal'adami li'adami li'itiyani bitauhid. Maka apa yang mereka lakukan itu sama seperti tidak ada, maknanya tak menjadi ibadah kerana tidak adanya tauhid. Maknanya hakikatnya sia-sia lah. Qala ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Firman Allah Ta'ala, dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa terpaksa. Baik. Maknanya mereka infak tak? Kat sini ayat ni cerita tentang orang munafik dan orang kafir. Kerana munafik yang dimaksudkan adalah nifaqun akbar. Nifaqun akbar maknanya allazi yudhhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Mereka yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Jadi Syekh bawakan dalil ni menunjukkan apa? Maknanya orang yang munafik, dia infak tak harta benda dia? Dia infak. Tapi Allah kata apa? Tak diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Jadi tak diterima ibadat dia kerana dia kufur. Jadi kalau infak tak diterima kalau ada kekufuran, bagaimana dengan ibadah yang tidak ada ikhlas? Ibadah yang tidak ada tauhid. Fa min babil aula. Boleh bayang tak orang yang ibadah tak ada tauhid? Maknanya syirik lah. Kerana ibadah, sebab itu di sini ditegaskan apa? Fa kullu ibadatin la tubna ala tauhid fa hiya batilah. Kemudian kata Syekh lagi, annal ibadata hiya tauhid. Sama macam uslub yang dalam hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis yang Nabi SAW sebutkan apa? Contohnya, ad-du'a huwal ibadah. Betul tak? Doa itu adalah ibadah. Jadi Syekh pinjam je. Al-ibadah hiya tauhid. Maknanya doa adalah ibadah. Boleh tak kita ibadah tapi tak doa? Tak boleh. Mesti kena ada doa. Ad-du'a huwal ibadah, yang tu lafaz yang sahih. Ada pun lafaz yang dhaif, ad-du'a mukhul ibadah. Doa otak bagi ibadah. Tapi maksud dia sahih lah, samalah dengan huwal ibadah. Apa lagi contoh lain? Al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maknanya kalau buat haji tak wukuf di Arafah, tak sah haji. Betul tak? Pergilah duduk dekat Mekah tu berbulan-bulan. Kata saya nak pergi buat haji. Dia pergi kat Mekah, dia duduk musim haji tapi dia tak wukuf. Sah tak? Tak sah. Dia tak buat haji lah hakikatnya. Kan? Dia tak buat haji lah. Sebab al-hajju Arafah. Haji itu mesti rukun. Rukun dia adalah Arafah. Kita boleh faham juga rukun, asas dia. Yang ni wukuf di Arafah. Sama macam ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kan? Jadi sama juga Syekh pinjam. Al-ibadah hiya tauhid. Ibadah tu tauhid lah. Kalau tak ada tauhid, tak ada ibadah. Maknanya tak sah ibadah. Batal ibadah. Kan? Itu faham kan? Jadi ini sebenarnya Syekh memudahkan kita untuk faham.
apa yang ditafsirkan oleh ulama salaf. Sebab tu Syekh Ibn Utsaimin kata apa kat sini, dia kata la siyama anna ba'd as-salaf fassaru qawlahu ta'ala illa liya'budun illa liyuwahhidun. Yani ulama salaf mereka mentafsirkan liya'budun tu sebagai tauhid. Jadi itu pun dah jadi ijma'. Itulah maksud dia. Dah sepakat dah. Maksud. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan setiap ayat yang menyeru kepada ibadah maka ianya bermaksud tauhid. Kan? Itu maksud tauhid. Baik. Al-thalithah, yang ketiga, masail yang ketiga. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha fa fihi ma'na qawlih wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang ketiga, masalah yang ketiga. Barang siapa yang tidak menunaikan tauhid, man lam ya'ti bihi, yakni barang siapa yang tak melaksanakan tauhid, tak mendatangkan dengannya, mendatangkan dengan tauhid, lam ya'budillah, maka dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak menyembah Allah. Macam tadilah kan, tapi ni didatangkan dengan ungkapan yang berbeza, sedikit berbeza, tetapi maknanya sama. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, anna man lam ya'ti bitauhid lam ya'budillah. Siapa yang tak melaksanakan tauhid, tak menunaikan tauhid, dia hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Fa fihi makna qawlihi ta'ala wala antum 'abiduna ma a'bud. Maka di dalamnya terdapat makna firman Allah Ta'ala wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukan menyembah apa yang aku sembah, yakni berlepas diri daripada syirik. Kan? Baik. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa qawluhu fi tsalitsah fa fihi ma'na qawlih wala antum 'abiduna ma a'bud lastum 'abidina ibadati lianna ibadatakum mabniyatun 'ala syirk falaysat bi'ibadati lillahi ta'ala. Yani aku tidak maksudnya kalian tidak beribadah seperti ibadahku. Kerana apa? Kerana ibadah kalian itu dasarnya adalah syirik. Dasarnya adalah syirik, maka ianya bukanlah pada hakikatnya laisat bi'ibadatillahi lillahi ta'ala. Maka hakikatnya ia bukanlah ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukanlah ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerana itu maksud. Maknanya Syekh jelaskan kepada kita tafsir bagi ayat dalam surah Al-Kafirun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian bukanlah kalian itu tidak beribadah, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kerana apa? Kerana apa yang kamu sembah, sembahan kamu dan peribadatan kamu itu dibina di atas dasar syirik. Wala antum 'abidun ma a'bud. Sebab apa? Sebab apa yang hampa sembah, wahai orang musyrikin, hampa sembah tu sebab hampa punya peribadatan tu di atas dasar syirik. Hampa mensyirikkan Allah. Nampak? Ma'a'bud. Sebab tu apa yang hampa sembah tu bukan apa yang aku sembah. Sebab asas penyembahan, pengabdian diri kita tak sama. Aku beribadah kepada Allah atas dasar tauhid. Hanya dia saja aku sembah, hanya dia saja aku beribadah. Kalian tidak, kalian menyekutukan. Kalian sembah Allah, dalam masa yang sama kalian juga sembah benda-benda lain. Itu maksud dia. Itu maksud fa fi makna qawlih. Maknanya Syekh nak jelaskan inilah tafsirannya. Maknanya berlepas diri daripada kesyirikan. Sebab ibadat orang musyrikin ni atas dasar syirik. Menyekutukan Allah. Ar-rabi'atu al-hikmatu fi irsalir rusul. Yang keempat, masalah yang keempat, hikmah pengutusan Rasul. Hikmah diutuskan Rasul-Rasul. Kata Syekh, akhadhaha rahimahullahu ta'ala min qawlihi ta'ala, muallif rahimahullahu ta'ala berdalilkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36.
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Fal hikmatu hiya ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah wajtinabi ibadatit taghut. Maka hikmah di sini, hikmah pengutusan rasul di sini, maknanya apakah tujuan utama rasul diutuskan? Adakah tujuannya untuk cerita kat kita macam mana cara makan, macam mana cara minum, macam mana cara pakai slipper sahaja semata-mata, ataupun itu tujuan utama? Rasul diutuskan untuk cerita pasal slipper, tu ke? Syapal. Rasul diutuskan untuk cerita pasal serban. Rasul diutuskan untuk cerita pasal apa? Pasal makan dengan garam ke tak makan dengan garam ke? Tak. Rasul diutuskan untuk ajar kita cara bisnes ke? Tak. Cara masak ke? Tak. Ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Mereka diutuskan untuk menyeru kepada ibadah kepada Allah, tauhid, dan menjauhi apa? Peribadatan taghut. Dalam dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 36. Yang ni kena ingat sikit. Kan? Kena ingat orang-orang agama yang orang-orang yang orang panggil ustaz, dia kan, kadang-kadang kita pun pelik, dia dah jadi ustaz, orang panggil ustaz, ajaklah benda-benda yang tujuan utama dia tu mengaji dan sebagainya, mestilah nak kena ajak orang kepada agama kan. Ini dia tak, dia bukanlah tak boleh, tapi dah jadi lari. Sampai ada yang tu dia kata kita buat rancangan ustaz memasak. Macam benda ustaz melancur kan. Kalau itulah kita kata susah kita nak faham tu macam mana, apa tujuan dia kan. Dia kata sambil memasak sambil ajak pada tauhid, dia tahu. Sambil melancur ajak tauhid, banyak dia corner tu kan. Tak apalah, ala kulli hal kita kata, kita maknanya kena ingatlah apa hikmah tujuan pengutusan rasul kan. Kerana kita kata kita kena faham prioriti utama bila kita mengaji agama ni, apa benda yang kita, sama juga bagi kita penuntut ilmu, kita sebagai orang awam kan, maknanya kita sedar apa prioriti dalam banyak-banyak apa yang aku belajar ni. Adakah aku hanya belajar nak tahu gini, tak. Mesti kena letakkan prioriti utama adalah untuk apa? Ibadah kan, untuk ibadah. Sebab itu kita belajar apa sahaja yang dapat merealisasikan ibadah kita kepada Allah SWT, maka itulah yang kita pelajari. Sebab itu adanya kita mengaji fiqh, kita mengaji tauhid, kita mengaji akidah, kita mengaji Quran, tafsir. Semuanya adalah dalam rangka untuk merealisasikan tauhid. Semuanya. Even cerita, sejarah, kisah nabi-nabi, semuanya berkhidmat untuk tauhid. Itu kita kena faham. Mengaji usulul hadis, mustalah hadis, semuanya nak berkhidmat pada ibadah, berkhidmat pada tauhid. Baik. Al-khamisah, yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Yang kelima, kata Syekh, risalah ini adalah secara umum untuk seluruh umat, meliputi seluruh umat. Akhadhaha min qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Jadi Syekh Muallif rahimahullah, beliau berdalilkan sama juga daripada ayat surah An-Nahl ayat 36. Sebab Allah kata apa? Sesungguhnya telah diutuskan pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Jadi kat situ Syekh istimbat kata risalah ini meliputi seluruh umat. Kemudian Syekh tak syarah panjang kat situ, kita pun berhenti lah. As-sadisah anna dinal anbiya'i wahidun. Yang keenam, agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Akhadhaha min qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sama juga, dalil yang sama. Surah An-Nahl ayat 36 tu kan, Allah Taala kata sesungguhnya kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul menyeru kepada agama yang satu.
Apa dia agama yang satu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Syekh istinbat, Syekh istinbat daripada ayat itu, Syekh kata anna dinal anbiya wahidun. Nampak? Dan ini sebenarnya bukan Syekh istinbat semata-mata daripada ayat ni, tapi Syekh mempunyai pengetahuan yang menyeluruh, khususnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, antaranya hadis Nabi SAW, al-anbiya ikhwatun li'allatin, dinuhum wahidun, ataupun abuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Itu dalil yang jelas. Hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi-nabi itu adalah agama mereka adalah agama yang satu. Bapa mereka adalah bapa yang satu. Ibu-ibu mereka berbeza. Wa ummahatuhum syatta, maknanya ibu-ibu mereka berbeza, maknanya syariat mereka itu sahaja yang berbeza. Tetapi agama, asas, tauhid, akidah adalah satu. Asas, maknanya dakwah mereka itu adalah satu. Itu maksud dia. Lepas tu kata Syekh di sini, sama juga macam dalil dalam surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Itulah agama yang satu. Semua nabi-nabi dan rasul agama yang satu. وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Dan ini tidak menafikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang menunjukkan apa? Setiap nabi itu, setiap rasul itu dia ada syariat dia dan manhaj dia yang tersendiri, tetapi tak menafikan agama mereka yang satu, iaitu tauhid asas. Itu kita kata tidak ada esok ni ada pukul 9 pula, kita kena berhenti awal. Nanya esok tak boleh nak syarah pula. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.